soal kita ni habis dah. Tengok ada lagi ni. Ada lagi tak habis lagi. Kita masih lagi bincang tentang hadis yang ke 18 dalam Kitabul Iman bab 11. Dan hari itu kita sampai ke nota 156 57, sekitar itulah yang belum kita bincang lagi. Oleh kerana nota ni nota bahagian akhir dan ada kaitannya dengan hadis 18 dan lama dah kita berhenti, elok kita baca sekali lagi lah, untuk kita tahu kaitannya dengan hadis yang berkenaan tu. Jadi ini nota merupakan syarah kepada hadis itu. Kalau kita tak baca hadis dan terjemahan dia, mungkin susah nak kait. Jadi elok kita tengok sekali lagi insya-Allah muka surat 217 217 bab 11. Hadisnya hadis yang ke-18. Sila lihat di situ dulu insya-Allah. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Itu kita sudah baiki rasanya itu. Anhum tu anhu. Wa kana syahida badran. وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Bab ke-11 hadis ke-18. Imam Bukhari dengan syaratnya meriwayatkan daripada Abu Idris Aidullah bin Abdullah bahawa beliau meriwayatkan kepada Az-Zuhri bahawa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di malam Aqabah. Meriwayatkan katanya, pernah ketika dikelilingi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, berbayahlah, maksudnya berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati denganku bahawa kamu tidak akan menyengutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diada-adakan semata-mata, serta tidak akan menderhaka kepada pemimpin dalam sesuatu perkara yang baik. Sesiapa antara kamu dapat memenuhi bai'ahnya itu,
maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya, yakni di akhirat kelak, terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan, bersambung terjemahan ke muka surat 225, mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia disiksa. Kami terus berbai'ah kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Itulah terjemahan hadisnya hingga ke akhir. Dan nota yang rasanya belum kita bincangkan lagi ialah yang terakhir itu, 157, 156 dan 157. Dan sesiapa yang melanggarnya, melanggar bai'ah itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Itu yang belum rasanya kita bincang lagi. Dan yang lain-lain itu telah kita bincangkan, tidak perlu diulangi lagi lah. Sila lihatlah nota-nota yang lepas yang kita nak bincangkan sekarang ini, iaitu nota 156 dan 157. Sebenarnya apa yang dibai'ahkan oleh sahabat-sahabat ini dengan Nabi SAW, telah berlaku bai'ah ini di antara sahabat-sahabat wanita Rasulullah dengan baginda. Telah berlaku, dan itulah sebenarnya yang sepatutnya dijadikan asas dalam perkara ini. Kalau kita perhatikan, lafaz dia itu sama dengan apa yang tersebut di dalam Quran, cuma ditukar sebab bahasa Arab dia berbeza dari segi untuk perempuan dan untuk lelaki itu berbeza. Kalau bahasa Melayu tak ada bezanya, Cuba kita perhatikan, bayi'uni ala alla tusyriku billah. Tusyriku billah, itu lafaz itu untuk lelaki. Wala tasriqu, jangan kamu mencuri, jangan kamu menyengutukan Allah dengan sesuatu. Wala taznu, itu lafaz untuk lelaki. Wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin. Itu semua tu lafaz-lafaz itu yang dikhususkan untuk orang-orang lelaki. Padahal asasnya yang lebih kuat di dalam Quran untuk perempuan itu asal. Jadi ini menunjukkan lafaz bai'ah yang pernah digunakan untuk perempuan ada kalanya digunakan untuk lelaki dengan tukar-tukar begitu. Lafaz itu dengan tukar-tukar begitu. Jadi ini dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bukan perempuan saja, lelaki juga, atau bukan lelaki saja, perempuan juga kena memenuhi tuntutan ini. Dan ini termasuk dalam tuntutan agama yang penting, khususnya kepada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Cuba saya nak baca sedikit dalam ayat Quran itu, beza dia. Begini bunyinya: Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna.
Allahu a'lamu bi imanihin. Ini selepas ini. Selepas ni. Bukan yang itu, selepas ini. Ini itu sebelum tu. Ada kena-mengena juga, tapi yang lebih tepatnya dengan hadis ini yang ni, iaitu ayat yang ke-12, 12. Yang ke-12. Bunyinya begini, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billah. La yushrikna billah. Di sini la tusyriku billah. Untuk perempuan, la yushrikna billah syai'a wa la yasriqna. Di sini wala tasriqu. Untuk perempuan, jangan kamu mencuri, la tasriqna. La yasriqna, jangan mereka mencuri. Wala yaznina. Di sini wala taznu. Sama. Maksud dia tu sama. Jangan mereka berzina. Di sini kalau dalam Quran ni, di sini jangan kamu lelaki berzina. Di sini jangan mereka tu maksudnya perempuan berzina. Sebab kalau kita bahasa Melayu, mereka sama saja kan, sama saja, lelaki perempuan tu sama. Mereka tu boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Kalau Arab tak boleh macam tu. Mereka lelaki lain, mereka perempuan lain. Kamu lelaki lain, kamu perempuan lain. Ya. Wala yaqtulna auladahunna. Di sini wala taqtulu auladakum. Sama. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Di sini jangan mereka bunuh anak-anak mereka, yakni perempuan, hunna. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Di sini wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Itu bezanya kum tu. Dan dalam bentuk jamak untuk lelaki, ini jamak untuk perempuan. Wala ya'sinaka fi ma'rufin. Di sini wala ta'su fi ma'rufin. Jangan kamu menderhakai dalam perkara ma'ruf. Fabayi'hunna. Ini berbezalah. Bila mereka nak berbai'ah begitu, kamu terima. Fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah, innallaha ghafurur rahim. Itu saja yang bezanya dengan hadis ini. Sebab dalam hadis ini tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Tetapi ada juga disebutkan di sini, terserah kepada Allah. Sama ada Allah nak maafkan, ini sifat Allah yang ghafurur rahim lah, dengan sifat Allah ghafur rahim yang tersebut di dalam Al-Quran ini. Boleh jadi juga dia menyeksa orang itu. Jadi ini disebut dalam hadis, dalam ayat ini tidak ada. Baik, kita terjemah dulu ayat itu. Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Cuba tengok, sama tu. Tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik. Cuma di sini disebut kamu tidak derhaka dalam perkara yang baik, tidak derhaka kepadaku, tak ada di sini. Tapi dalam setengah-setengah riwayat ada. Ada. Jadi samalah dengan yang tersebut dalam Quran ini. Dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka, dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu yang tersebut di dalam Quran. Jadi ada persamaan. Tujuan kita nak sebut ni begini, banyak perkara lah, iaitu untuk menarik perhatian betapa adanya kesesuaian di antara ajaran Quran dengan ajaran sunnah. Itu satu. Banyak ada persamaan. Jadi sehingga kita boleh kata
Ini asasnya dalam Quran. Dalam hadisnya ada juga. Yang kedua, kalau sesuatu hadis itu kandungannya menepati kandungan Al-Quran, ini salah satu tanda hadis itu sahih. Salah satu ciri atau sifat hadis sahih ialah ia jauh sekali bercanggah dengan Al-Quran. Bahkan ia banyaknya menepati Al-Quran. Sama, cuma kalau beza tadi lafaz dia itu sajalah. Itu ramai perempuan, ini ramai lelaki, itu saja. Jadi kesamaan itu ada. Dan ini salah satu perkara yang menjadi bukti bahawa hadis itu adalah hadis yang kuat. Bila ada sokongan Quran serupa dengan Quran, kuat kedudukan, tuntutannya pun kuat. Itulah di sebalik ada kesamaan tadi antara di dalam Quran dan di dalam hadis. Perkara ini perlu kita perhatikan, sebab dalam menilai sesuatu hadis, ulama mengambil kira Quran. Kalau tak ada serupa macam ni dengan Quran, tak apa lagi, boleh lagi. Sekiranya ia sahih, boleh dipakai lagi. Tapi kalau ia bercanggah, tak boleh. Sebab hadis yang sahih, dia mungkin kalau ada hadis dhaif, mungkin hadis maudhu' akan ada lah percanggahan itu. Kalau hadis sahih, tak ada. Itu jaminan. Bahkan kalau ada yang sahih, mungkin sanadnya sahih, tetapi isinya bercanggah dengan Quran, dalam keadaan itu ulama kita akan ketepikan hadis, tak boleh pakai hadis. Atau kalau ada jalan-jalan keluarnya, dicuba dulu, mungkin boleh pakai dari sudut-sudut tertentu. Kalau tak boleh juga, hadis itu mesti diketepikan. Itulah kedudukan sesuatu hadis itu di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kata hadis ni semua boleh, mesti kena pakai. Tidak. Kedudukannya lebih rendah daripada Al-Quran. Al-Quran itu semestinya menjadi asas kepada kita dalam bab rujukan ini. Mesti kena jadi asas Al-Quran itu. Sebab hadis ini dia ada yang orang panggil dalam istilahnya qat'i dalalahnya, ada yang zanni dalalahnya. Qat'i dalalahnya maksudnya makna dia tu jelas, terang, tak ada keliru, tak perlu takwil, terlalu jelas. Yang kedua, tidak qat'i dalalah, tidak qat'i, tidak jelas dari segi makna je. Itu Quran ada, tapi dari segi wurud semuanya qat'i. Itu bezanya antara Quran dengan hadis ni. Dari disampainya kepada kita sebagai sesuatu yang diyakini sebagai kalam Allah, itu memang qat'i, tak ada khilaf. Qat'i kenapa? Sebab qat'i kerana ia adalah mutawatir. Semuanya mutawatir. Sama ada yang dalalahnya qat'i atau zanni, tak kira. Semuanya dari segi wurudnya adalah qat'i. Berbeza dengan hadis. Hadis dari segi wurudnya tidak semua qat'i, dari segi dalalahnya juga tidak qat'i. Itu bezanya. Quran wurudnya, wurud itu maksudnya sampainya kepada kita, generasi demi generasi, itu qat'i atau dalam bentuk mutawatir. Cuma makna dia ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Tapi dari segi sampainya kepada kita secara mutawatir, tak ada khilaf. Mazhab mana pun, ulama mana pun, tak ada khilaf. Tapi kalau hadis, wurudnya pun tidak qat'i. Ada qat'i, ada zanni. Dari segi dalalahnya sama seperti Quran, ada yang qat'i, ada yang zanni. Itu beza. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan hari ini.
iaitu tentang hadis. Ia mungkin dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa. Mana seseorang itu setelah dia Islam, kira-kiranya adalah bai'ah ni. Sekarang ni tak ada bai'ah dengan sesiapa pun, tapi benda ni ada dalam Quran, ada dalam hadis semua. Dituntut kita semua bukan terikat dengan orang di zaman Nabi SAW dahulu sahaja yang berbai'ah itu sahaja, sebab yang tidak berbai'ah pada masa itu pun kena juga. Jadi samalah seperti kita, walaupun tidak berbai'ah dengan sesiapa, khususnya dengan Nabi tak ada bai'ah, tapi kita juga terikat dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul di dalam nas-nas yang kita baca tadi. Tak boleh syirik, tak boleh zina, tak boleh membunuh orang, tak boleh itu ini. Itu janji Allah dengan kita. Dan bila kita kata kita orang Islam, kita terima semua, kita akan memenuhinya, janji itu. Dengan yakin bila kita mengucap dua kalimah syahadah, itulah maksudnya. Antara tuntutannya ialah kita akan memenuhi janji itu. Jadi kalau seseorang itu dapat memenuhi janji itu, tak buat semua tu yang Allah sebut tadi dalam Quran dan Nabi SAW sebut dalam hadis ini, kalau dia tak buat, dia tidak berzina, dia tidak syirik, dia tidak bunuh orang, dia tidak itu ini, Allah jamin dia akan masuk syurga. Dia adalah ahli syurga, jamin. Jamin. Kalau sahabat itu jamin ahli syurga, jamin ahli syurga. Orang biasa ni pun ada juga jaminan Allah untuk jadi ahli syurga, iaitu dalam hadis ini dia sebut orang yang dapat memenuhi tuntutan Allah ini, dapat memenuhi, jamin dia ahli syurga. Cuma ahli syurga tu kalau banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain, mungkin masuk neraka dulu, tapi untuk masuk syurga tu terjamin, akan masuk juga. Tidak kata tak masuk syurga, tidak kata begitu, masuk juga syurga. Cuma kalau seseorang itu melanggar apa yang dijanjikan itu, apa yang tersebut dalam bai'ah itu, dia melanggar, maknanya dia ada melakukan apa yang dilarang itu. Kalau begitu, keadaannya terpulang kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan. Ini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis ini. Mungkin ia dimaafkan, mungkin juga ia diseksa terlebih dahulu. Setelah diseksa, dihapuskan dosa dia itu jadi bersih, lepas itu masuk dalam syurga juga. Ini hadis ini menolak pendapat golongan Khawarij dan lain-lain yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu jadi kafir, tak masuk syurga, tak boleh dimaafkan. Sebab apa? Sebab hadis ni kata orang yang melakukan benda-benda tadi kan, itu semua dosa besar tu masih lagi berada dalam masyiah Allah, yakni kehendak Allah, terpulang kepada kehendaknya. Dia maha tahu siapa yang layak diampunkan, dimaafkan, dan siapa yang tidak layak, yang kena hukuman dahulu. Selepas itu barulah dimasukkan ke dalam syurga. Itu tidak ada siapa pun yang tahu. Diceritakan secara umum begitu, diceritakan secara umum begitu. Mungkin juga ia diseksa. Jadi ada kemungkinan itu, kemungkinan diampunkan. Kalau orang kafir, dia tidak diampunkan. Kalau orang kafir, sedangkan Khawarij kata jadi kafir. Bila jadi kafir, macam mana Allah nak ampunkan? Sedangkan dia sudah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu telah kita bincangkan sebelum ini. Ada ni sebelah ni kita sudah bincang dah. Ayat itu ada pada muka surat 223, iaitu Allah tidak mengampunkan dosa syirik, kufur, tak boleh. Selain daripada itu, boleh dia ampunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Termasuklah yang boleh Allah ampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan lain tadi, walaupun ia dosa besar. Ini menunjukkan melakukan kesalahan-kesalahan itu tidak menyebabkan seseorang itu jadi kafir.
Kalau jadi kafir, Allah tak boleh ampunkan. Dia sudah kata dia tak ampun. Ini ampun ni, boleh ampun. Menunjukkan tidak jadi kafir. Walaupun tidak jadi kafir, dia berdosa. Dosa besar. Dan dosa itu sehingga disebutkan mungkin diseksa. Ini adalah salah satu tanda atau ciri dosa besar. Salah satu tanda dosa besar ialah ia diancam dengan hukuman tertentu atau dengan siksaan, sama ada dalam dunia atau di akhirat. Ada hukuman. Itu tanda benda itu kalau kita lakukan jadi dosa besar, atau kita tinggalkan juga dosa besar. Misalnya meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang dosa besar. Sebab apa? Ada sebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Mereka jawab, kami dahulu tak sembahyang. Jadi tak sembahyang ini menyebabkan masuk dalam neraka. Menunjukkan tidak sembahyang itu satu dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, kecelakaan atau neraka, satu gaung di dalam neraka untuk orang-orang yang bersembahyang. Maknanya orang yang Islam lah. Yang bersembahyang itu maksudnya orang yang Islam lah, yang lalai daripada sembahyang mereka. Dia Islam, sepatutnya dia sembahyang, dia tak sembahyang, dia tinggal sembahyang. Ancamannya wail, neraka. Menunjukkan meninggalkan sembahyang itu adalah satu dosa besar. Kalau ada ancaman itu dosa besar. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Kalau ada ancaman akhirat, begitu juga. Ada ancaman dunia, begitu juga. Ancaman dunia macam mana? Yaitu dikenakan hukuman had kerana melakukannya. Misalnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, baik lelaki atau perempuan, kena potong. Kamu potong tangan mereka. Jadi itu hukuman berat tu, dalam bentuk penyiksaan dalam dunia tu. Bila macam tu, mencuri itu adalah satu dosa besar. Dapat kita simpul gitu caranya. Nak tahu benda ni dosa besar ke dosa kecil, tengok ada ancaman ke tidak. Ancaman berupa neraka, ataupun ada hukuman ke tidak dalam dunia, hukuman yang berat dalam bentuk siksaan gitu. Kalau ada, itu tanda dosa besar. Atau kalau tidak begitu, dia ada sebut laknat. Allah laknat orang yang buat gini-gini. Allah murka misalnya kepada orang yang buat gini-gini. Misalnya lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, dalam hadis disebut laknat. Itu dosa besar. Walaupun nampak begitu, nampak tak besar mana, kepada orang yang melakukannya dia rasa tak ada apa pun, tapi itu adalah dosa besar. Ataupun disebutkan dengan perbandingan yang teruk lah. Misalnya mengumpat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Adakah seseorang suka untuk makan daging saudaranya yang sudah jadi mayat? Daging manusia, manusia itu pula saudara dia, adik-beradik dia yang sudah mati. Dia tergamak ke? Dia lalu ke? Ada selera ke nak makan daging? Tak ada selera. Tak ada selera, bahkan muntah. Jadi mengumpat terhadap saudara seagama macam apa ni, sama seperti makan daging orang yang kita umpat, daging dia setelah dia mati. Kalau ada perbandingan macam tu, menunjukkan ini mengumpat ini dosa besar. Selain daripada itu banyak lagi lah dalam hadis tu, tak kira lah banyaknya. Ini semua menjadi tanda bahawa dosa itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Mungkin dimaafkan atau mungkin juga ia diseksa.
Cuba kita tengok nota tu di bawah tu, yakni urusan dan hukumannya berupa kemaafan atau balasan itu terserah kepada Allah. Ini bukan urusan kita, ini urusan Allah. Tak ada siapa pun boleh buat apa pun. Ada siapa pun boleh buat apa. Bapa kita ke, adik-adik kita ke, mak kita ke, Nabi ke, siapa tak boleh. Kalau Allah sudah putuskan begitu, gitulah. Kerana tidak wajib atas Allah menyeksa orang yang derhaka kepadanya, sebagaimana tidak wajib, maksudnya tidak mesti juga atas Allah memberi ganjaran kepada orang yang taat kepadanya mengikut pendapat yang benar. Tidak wajib tu mengikutnya ni dari segi dia banyak. Kalau dalam kitab-kitab lama ni dia pakai kaedah Asy'ariyah, dia pakai kaedah tu. Wajib tu dengan makna wajib akli, bukan wajib dari segi syarak. Bukan wajib dari segi syarak, ni wajib akli, pada akal, wajib pada akal. Mana bukan sesuatu yang mesti. Kalau orang tu menderhakai Allah pun dia menyeksa. Dia menyeksa orang tu, walaupun dia sudah kata mungkin orang tu diseksa, mungkin saja, bukan mesti. Dalam hadis pun sebut gitu. Tapi kalau kena seksa tak boleh kata apalah, sebab boleh jadi dia diseksa, boleh jadi ia diseksa, tapi tidak mesti. Sebab apa? Sebab ahli-ahli usuluddin dia kata kalau mesti, jadi Allah ni macam kuasa dia tu tergogak kuasa dia. Sedangkan kekuasaan dia tu mutlak, kehendak dia tu mutlak, tidak tergugah, tidak terikat dengan apa-apa. Itu sebab dia kata begitu. Walaupun ini termasuk, kalau kita bincang panjang lagi, ada juga pendapat kata tak mesti berdasarkan janjinya, mesti berdasarkan janji dia sudah janji. Tapi dalam masalah ni dia tidak mesti. Boleh jadi dia katakan hadis Nabi ni, dia kata boleh jadi dimaafkan, boleh jadi juga ia diseksa. Rangkai kata ini menolak dakwaan golongan Khawarij yang menghukum kafir orang-orang yang berbuat dosa, dan golongan Mu'tazilah yang menganggap mesti dihukum orang fasik yang mati tanpa bertaubat. Jadi yang jadi sebut gitu tu sebab suatu ketika dahulu dia ada polemik antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mereka kata mesti, jadi ahli sunnah kata tak mesti, berdasarkan banyak dalil-dalil lah yang tidak mestinya. Misalnya hadis ini, mungkin tu ada mungkin, jadi tidak mestilah. Kalau mesti tak ada dah kemungkinan itu, boleh jadi itu tak ada dah. Jadi golongan Mu'tazilah dia kata mesti, kalau dia buat jahat Allah hukum, kalau Allah tidak hukum jadi macam lemah pula Allah, macam tidak menepati janji dia pula. Dia kata begitu. Sedangkan janji itu masih tidak jelas. Memang dia sebutlah, kalau nak kira hukum, kesalahan itu selayaknya itulah hukuman, tapi boleh jadi Allah maafkan. Ini juga ada di dalam nas agama seperti dalam hadis ni. Sebab kita ni pakai hadis juga dan pakai Quran juga. Dalam Quran tu dia kata dia boleh ampunkan semua yang lain selain syirik. Jadi zina kau, membunuh orang kau, apakah itu bukan syirik. Jadi Allah boleh ampun, termasuk dalam umum ayat tu. Itulah. Tapi golongan Mu'tazilah dia tak tahu. Dia kata kalau tidak bertaubat mesti. Ahli sunnah mengatakan kalau tidak bertaubat pun, kalau Allah nak ampunkan boleh. Jadi kita kata macam mana orang tidak bertaubat boleh Allah ampunkan? Dia begini, manusia ni begini. Kalau kita perhati dengan saksama, manusia ni kadang-kadang dia jahat pun ada mungkin dia kebaikan dia yang Allah berkenan. Misalnya dalam hadis ada sebut seorang perempuan pun zina, pelacur. Kalau nak kiranya pelacur ni pun zina ni, dalam hadis disebut neraka lah. Neraka kalau dalam dunia ni ada hukuman dia yang tersendiri yang menunjukkan ia adalah satu dosa besar. Tetapi kan dalam hadis ada sebut kerana dia tengok anjing itu nak dahaga sangat, dia bagi minum kepada anjing.
bagi minum kepada anjing. Jadi Allah berkenan dengan kebaikan dia tu, simpati dia tu, ada kebaikan dalam hati dia, ada. Jadi benda-benda macam tu yang kita tak tahu tu. Kalau orang tu bunuh orang sekalipun, walaupun memanglah perbuatan tu jahat, dosa besar, tapi di sebalik itu mungkin ada kebaikan dia, ada sesuatu yang baik yang dia buat, yang Allah sangat berkenan. Misalnya dia bantu anak yatim. Tidak semestinya orang ni jahat dalam semua perkara dia jahat. Jadi Allah ni tengok semua, dia tidak tengok seperkara tu saja. Sebab itu dia ada kemungkinan Allah ampunkan walaupun orang tu tidak minta ampun. Sebab dialah yang mematikan awal orang tu. Dia juga yang kadang-kadang memanjangkan umur seseorang tu. Bila awal tak sebab lah. Mungkin kalau dia panjang umur, dia bertaubat. Berapa ramai orang yang tua baru sedap, berapa ramai. Allah tahu semua tu, tapi dengan sebab dia mati awal, dia tak sempat. Jadi Allah tahu dengan kebaikan-kebaikan tertentu yang dia buat, boleh. Sebab Allah suka sangat kepada orang yang buat baik, tak kira dia ahli maksiat macam mana pun. Itu rahmat Allah itu sangat luas, sangat luas. Itulah cara, apa sebab kita kata dia boleh ampun. Sedangkan dia buat gini, dia ada kebaikan. Mungkin orang yang soleh, yang kita panggil orang soleh, tak buat apa yang dia buat, kebaikan yang dia buat sampai macam tu, tak buat. Kita tak tahu cerita tu, tapi Allah tahu. Sebab itulah yang sebenarnya kalau dia kata boleh, adalah tu. Sebenarnya begitulah kita kata. Tak perlu ditakwil-takwil, tak perlu soal kenapa dia maafkan orang macam ni. Sebab manusia ni yang kena anyaya tu pun, bila dia dapat syurga, dia tak mahu, tak lupa dah semua. Lupa dah semua. Kalau dengan sebab nak berbicara dengan orang yang buat salah dengan dia tu lambat dia lah masuk syurga, sedangkan dia dapat syurga, dia tak mahu dah bicara ni, tak perlu. Begitu keadaannya manusia di akhirat nanti. Ada kalanya tu Allah SWT tunjuk begitu. Kamu kalau nak berbicara dengan dia, jadi lambat. Macam kita lah, lambat sikit pun kita tak mahu, dah masuk mahkamah. Senang-senang kita selesai di luar lah, selesai di luar. Kan begitu juga kalau dah masuk mahkamah, lama lah, berapa kali kena ulang lagi. Lambat tak selesai. Kita tak mahu dah, itu dalam dunia. Kalau akhirat di mahsyar tu nak lama-lama di situ buat apa? Sedangkan kita tentu dah kita ni ahli syurga. Jadi dendam-dendam dalam dunia mungkinlah begitu, mungkin. Jadi kemungkinan tadi bila ada boleh membuatkan kita ni jadi faham kenapa Allah maafkan orang itu, padahal dia ada melakukan kesalahan-kesalahan berupa dosa besar seperti tadi. Kerana Allah bertaubat, kerana Nabi SAW telah pun menegaskan bahawa ia terpulang kepada masyiah atau kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yasha tu daripada situlah masyiah diambil. Masyiah ni kehendak Allah. Kehendak dia tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa tahu kehendak dia macam mana. Cuma yang kita tahunya Allah suka kepada orang yang buat baik. Kita tak tahu Allah nak ampun dengan sebab kebaikan mana yang kita buat, kita tak tahu. Tak tahu. Kadang-kadang kita nampak kecil benda tu, rupanya itu yang menyebabkan Allah ampun kita. Kadang-kadang kita rasa ini besar, inilah yang kita harap, rupanya tidak pun, bukan itu yang menyelamatkan kita, bukan itu. Itulah yang kita tak tahu. Cumanya kalau yang Nabi kata benda ni gini, kira-kiranya yang itulah yang lebih diharapkan. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah dirimu dari neraka walaupun dengan secebis buah tamar, secubit buah tamar, bukan sebiji, secubit. Boleh menghindarkan seseorang itu daripada neraka, boleh. Jadi kalau sudah ada hadis macam tu, menunjukkan bagi makan kepada orang, buat kebajikan, buat kebaikan, menyebabkan orang tu tak lapar. Ini satu perkara yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah, dan ia boleh menyebabkan seseorang itu
terhindar dari neraka. Jadi kita dapat benda ni lebih diharapkan akan menyelamatkan seseorang itu. Gitu sajalah yang kita dapat dalam hadis. Nak kata dengan tepat orang ni sebab ni, orang ni, tak boleh. Itu di luar kemampuan kita. Nabi SAW pun tak dapat kata benda-benda macam tu, kecuali kalau dia kata tu kita kena percaya ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni ahli syurga, orang ni dengan sebab ni dia gini-gini, itu daripada Allah, bukan daripada dia sendiri. Apalagi kita orang biasa ni, kalau kata alim macam mana sekali pun tak boleh. Sekadar dia bagi tahu umum begitu ya. Allah tu akan pilih amalan kita yang mana untuk menghapuskan, tak tahu. Sebenarnya tak tahu. Dengan apa sebab tak tahu tu? Dengan sebab tak tahu itulah jadi kita nak buat itu, nak buat ini. Kalau tahu kita nak buat itu sajalah. Itu sifat manusia, kelemahan manusia. Macam Lailatul Qadar tu dia tak tentu. Bila tak tentu tu nak malam ni pun nak buat, malam besok pun nak buat. Kalau dah tentu, malam lain tu tidur. Ataupun tak kisah buat benda lain lah. Itu manusia, kelemahan manusia. Sebab tu dia tak tahu. Jangan kita pandang kecil, walaupun kebajikan itu kecil pun jangan. Sebab kita tak tahu di mana rahmat Allah tu nak kena. Tak tahu. Kami terus diseksa ya. Apabila kesalahan seseorang melibatkan dosa-dosa besar yang wajib dijalankan hukuman ke atasnya tidak diketahui umum, maka tidaklah menjadi kesalahan kepadanya untuk tidak mendedahkannya kepada pihak berkuasa demi menjalani hukuman itu, jika dia merasakan tidak mampu dan sanggup menanggung hukumannya. Walaupun dia berada di dalam sebuah negara Islam yang telah menguatkuasakan hukum jenayah Islam, sekiranya dia telah insaf dan bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin akan menerima taubatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bahawa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan yang melakukan kebaikan. Perhatikan saja kisah seorang perempuan pelacur yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa dan kemaksiatannya hanya kerana dia telah membantu seekor anjing, seperti yang saya sebut tadi. Seperti yang saya sebut tadi. Jadi dia tak bagi tahu pada orang pun. Tak mestilah, walaupun kita kata sudah jalan hukum Islam. Mesti kata bila jalan hukum Islam kita pergi dedahkan diri kita, kita cerita kata jalankanlah hukum Islam ke atas sana. Tak perlu. Tak perlu. Dan memang bukan begitu Nabi nak. Daripada kisah orang-orang yang dilaksanakan hukuman hak ke atas mereka tu, memang jelas menampakkan Nabi kalau boleh jangan bawa kes itu kepada dia. Kamu taubat sendiri dengan Allah SWT. Dan dengan bertaubat mungkin Allah SWT akan ampun juga. Akan ampun juga. Apalagi kalau dalam keadaan tak ada hukuman itu dijalankan, lagilah. Untuk apa kita cerita jadi aib saja. Kemudian sesuatu keburukan, kejahatan, maksiat ini bukan untuk ditonjolkan, diberitahu kepada orang. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah SWT tak suka kejahatan kita tu diwar-warkan. Kita sendiri yang menyebar. Untuk apa? Yang pentingnya kita minta ampun dengan Allah SWT. Kita minta ampun, kita bertaubat, itu yang penting. Bagi tahu kepada orang tak penting. Bagi tahu kepada orang ada kalanya mencemarkan lagi nama kita, menyusahkan hidup kita. Lebih baik kita sembunyi, sebab benda tu sebagai manusia kita mungkin ada melakukannya. Dan semua ni manusia ni Allah SWT menjadikan manusia ni boleh melakukan maksiat, boleh melakukan dosa itu sebenarnya untuk menyatakan sifat Allah juga. Kalau tidak tak nyata sifat Allah. Beberapa sifat Allah tak nyata. Sifat itu ada untuk apa kalau begitu? Sifat itu tak sempurna.
kejadian makhluk Allah ni setelah dia buat langit, bumi, bintang, begitu gini, malaikat, jin, syaitan, semua tak sempurna selagi tak ada manusia. Sebab itu dijadikan manusia untuk menyatakan sifat tawwab dia, maha menerima taubat. Sifat ghafur dia, maha pengampun. Dan sifat-sifat yang seumpama itu. Ghaffar dia, sifat yang mengampun. Afu, sifat yang memaaf. Itu semua sifat Allah. Macam mana dia nak memaafkan, dia nak ampunkan kalau orang tak ada dosa? Kalau kejadiannya hanya malaikat semua, malaikat mana ada dosa? Tak akan sempurna, tak akan nyata sifat itu. Sifat itu bila digunakan tak ada guna. Sedangkan setiap sifat tu ada kerjanya, ada peranannya. Ini sifat Allah, sifat semula jadinya, sifat asal azalinya. Semenjak asal lagi dia ada sifat begitu. Seperti mana dia ada sifat kuasa, ada sifat kehendak, ada sifat itu, ada sifat ini. Sifat itu pun sama-sama ada dengan dia. Sama, tak ada dulu kemudian, sama ada. Jadi macam mana nak nyata sifat itu? Sebab itu Allah kasih kepada orang yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kasih kepada orang yang suka bertaubat. Bukan orang yang bertaubat, orang yang suka bertaubat. Apa anda suka bertaubat? Mana banyak kali lah melakukan kesilapan. Tapi ini semua bukan nak mendorong, menganjurkan orang buat kesalahan, buat maksiat. Tidak. Hakikatnya, cerita hakikat. Jangan pula kita kata, oh kalau begitu baguslah kita buat maksiat banyak-banyak. Kan Tuhan tu suka mengampun. Tak boleh gitu, salah tu. Banyak dalam agama ni benda-benda macam tu. Dia cerita, tapi bukan makna dia suruh kita buat gitu. Sakit, Nabi SAW pergi dekat sahabat dia yang sakit, dia kata tahur insya-Allah, tahur insya-Allah. Ini sakit ni menyucikan, membersihkan dosa kamu insya-Allah. Jadi rupanya penyakit ni kalau kita ada dosa boleh bersih dosa kita. Jadi kalau macam tu kita cari penyakit lah, biar sakit kita. Sebab bila kita sakit Allah akan ampunkan dosa kita. Bolehkah kita buat begitu? Tak boleh. Salah tu kalau buat begitu. Setelah kita jaga diri kita dengan sebaik mungkin, jaga makan, jaga minum, jaga segala-galanya, tiba-tiba berlaku juga. Itu bagus betul. Tak boleh kita kata dah ia menghapuskan dosa, jadi kita carilah. Bukan begitu, itu tak suruh. Sama juga di sini. Dia kata Allah suka kepada orang yang suka bertaubat, kasih kepada orang yang suka bertaubat. Maknanya dia suka kepada orang yang banyak buat salah. Bila banyak buat salah, banyaklah bertaubat. Jadi kita salah kalau faham begitu. Banyak sekali dalam agama ni dia kata mati syahid. Memang lebih disuruh mati syahid. Tapi Nabi sendiri bila berperang pakai baju besi 2 lapis. Baju besi 2 lapis, macam tak mahu mati. Macam tak mahu mati pula. Jadi apa makna? Jadi dia kata mati syahid itu bagus, bukan makna mendedahkan diri kita supaya mati syahid. Tidak. Kita dijaga sedapat mungkin supaya tidak mati. Tiba-tiba mati juga. Itu maksudnya. Tiba-tiba mati juga. Macam tu yang dia nak. Sebab tu dia tak bagi kalau tak ada senjata, dia tak bagi pergi perang. Salah kalau kita buat begitu dari segi agama. Dah kalau Nabi sendiri pakai baju besi 2 lapis, Sayyidina Ali panglima berani begitu pakai baju besi 2 lapis, dalam hadis Bukhari, ni juga yang adanya. Maknanya itu cara nak dapat kelebihan itu, kena ikut cara dia. Bukan kita buat kesimpulan sendiri. Jadi kalau gitu kita lompatlah pergi dalam medan perang, tanpa senjata, tanpa apa, biar mati. Bukan begitu, namanya bunuh diri. Bunuh diri itu kekal pula dalam neraka. Kalau bunuh diri itu kekal dalam neraka pula, tak boleh. Jadi itulah yang kita sebut tadi. Sifat manusia ni ada sebenarnya untuk menyatakan sifat Allah, sifat pengampun dia. Dan kalau malaikat, dia tak ada dosa. Kalau iblis, dia tak ada dosa, tak ampun, dia tak
tak ada timbul masalah, Allah mengampunkan dia, tak ada timbul dah. Dia sudah jadi macam daging darah dia dah, maksiat. Dia jadi makhluk yang tahu buat maksiat saja, yang tahu buat salah saja, tak tahu buat kebaikan, tak nampak, tak nampak kebaikan. Macam kalau kita tengok setengah-setengah binatang tu, dia suka kepada yang bau busuk, lalat. Kita bagi air wangi, dia tak mahu. Dia tak mahu, dia nak yang busuk. Macam tu, itu kejadian dia. Kalau kejadian tu tak nampak lagi sifat Allah yang afu, maha pengampun, tawwab, maha menerima taubat, ghafur, maha pengampun, ghaffar, macam-macam dia sebut. Mengasihani, kesian belas, lembut dengan manusia ni, tak nampak sifat itu, tak akan nyata. Dia baru akan nyata apabila manusia ni dengan sifatnya yang ada itu. Sama ada orang berkenaan bertaubat atau tidak. Itulah pendapat satu golongan ulama. Menurut jumhur ulama, orang yang bertaubat mungkin tidak akan disiksa lagi. Walau bagaimanapun itu bukanlah suatu yang pasti, kerana manusia tidak mengetahui sama ada taubat yang diterima atau tidak. Cuma mungkin ia diampunkan oleh Allah, mungkin. Dengan sebab itu kita sepatutnya jangan beranilah nak buat maksiat itu, sebab boleh jadi bila kita buat tu Allah tak ampunkan. Kalau dia tak ampunkan, sudahlah kita. Dia boleh hukum tu. Kalau dia hukum pun kita tak boleh kata apa. Kita tak boleh kata apa kepada dia. Sebab apa? Memang kita nak begitu. Memang kita nak begitu. Apabila kita melakukan kesalahan itu, seseorang yang kita nak, kita dihukum begitu. Itulah sesetengah ulama membezakan di antara dosa yang menyebabkan seseorang wajib dikenakan had dan dosa yang tidak menyebabkan ia wajib dikenakan had. Ada beza dosa ni. Kalau dosa yang wajib kena had tu macam lain. Kebanyakan ulama termasuk golongan Syafi'iyah berpendapat hukuman hudud boleh menghapuskan dosa seseorang atau menutupnya. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah yang sedang kita bicarakan ini. Ia memang jelas menunjukkan begitu. Ia juga disokong oleh riwayat sekian ramai sahabat, termasuk Ali bin Abi Talib, Abu Tamimah, Khuzaimah bin Thabit dan Ibnu Umar. Jadi ada juga setengah ulama kata kita tak perlu taubat secara khusus, menjalani hukum. Setengah-setengah kesalahan tu dia ada hukum dia, hukum dalam dunia. Kita menjalani hukuman itu sendiri dengan sendirinya menghapuskan dosa kita. Atau kita kira itulah sebagai taubat, dikira itulah sebagai taubat. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang mengatakan tak, hukuman itu hanya untuk menakut-nakutkan orang, untuk mengancam manusia supaya tak berani bila tengok macam tu kena hukuman, tak beranilah yang lain nak buat. Tapi ia bukan sesuatu yang menghapuskan dosa pelaku dia. Yang menghapuskan dosa ialah taubat. Dia kena bertaubat juga, walaupun telah menjalani hukuman had di dalam dunia. Dia kena bertaubat juga untuk menghapuskan dosa dia. Semata-mata menjalani hukuman itu tidak menghapuskan dosa dia. Jadi ada dua pendapat lah dalam masalah ni. Adakah hukuman had itu sendiri menghapuskan dosanya, atau tidak memadai dengan itu, kena ada taubat di sampingnya. Kalau tak ada taubat, mungkin Tuhan akan seksa pula dia di akhirat. Tidak menghapuskan dosa dia. Di akhirat kena pula. Sebab begini, ada orang yang mencuri, dia kena potong tangan dia, lepas tu dia mencuri pula. Maknanya dia tidak menyesal tu. Macam dia tidak bertaubat. Yang dikehendaki sebenarnya yang menghapuskan dosa itu taubat. Hukuman itu bukan sifat asal, perkara asal yang menghapuskan dosa manusia itu ialah taubat. Jadi taubat itu kena ada, kata dia. Tak boleh semata-mata perbuatan itu, hukuman itu. Hadis Ali dikemukakan oleh Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tirmizi menghukum hadis itu sebagai hasan.
Hakim pula menghukum sahih. Hadis Abu Tamimah dikemukakan oleh At-Tabarani dengan isnad hasan. Hadis Khuzaimah bin Thabit dikemukakan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ad-Daraqutni, At-Tabarani dan lain-lain dengan isnad hasan. yakni perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat, hadis tentang menjalani hukuman had itu sendiri menghapuskan dosa itu banyak. Patutlah ada sebahagian ulama macam ulama Syafi'i, Hambali dan lain-lain mengatakan menjalani hukuman itu saja sudah hapus dosa. Kalau yang ada hukuman lah. Kalau yang tak ada hukuman dalam dunia tu tak boleh, kena taubat lah. Macam mengumpat, tak ada hukuman, susah nak hukuman macam mana? Potong lidah dia, takkan macam tu. Kalau potong lidah dia tak boleh berzikir lah, tak boleh baca Quran. Potong tangan boleh lagi, zikir kepada Allah itu dikehendaki sangat. Kemudian susah tu setakat mana, macam mana, ramai benda lah kalau macam tu. Sebab itu dia tak ada hukuman dalam dunia. Jadi benda yang macam tu dosa besar juga, tapi tak ada hukuman dalam dunia. Nak menghapuskannya macam mana? Taubat. Tapi kalau yang ada hukuman dalam dunia, iaitu kita panggil hukuman had. Ada yang tertentu, beberapa perkara, tak banyak, beberapa perkara. Yang ni menjalani hukuman itu sendiri sudah menghapuskan dosanya mengikut sesetengah ulama, bukan semua. Setengah ulama kata bila dia menjalani hukuman itu sudah. Setengah ulama kata ada perincian. Kalau orang tu sendiri dia insaf, macam ada sahabat, beberapa orang sahabat itu dia insaf atas kesalahan dia dan dia serah diri, dia minta dengan Nabi supaya melaksanakan hukuman itu sebab sudah berkuat kuasa. Kalau macam tu dia sendiri, kalau tidak orang tak tahu pun, hukuman itu tidak akan dilaksanakan ke atasnya pun. Dalam keadaan itu seseorang dia bertaubat dah tu sebenarnya. Tapi kalau orang tu ditangkap, bukan dia serah diri itu, dia pun tak mahu, dia ditangkap kerana ada saksi yang cukup dan dihukum, dia sebenarnya tak insaf pun. Kalau macam tu tidak, dia kena taubat juga. Semata-mata menjalani hukuman itu tidak menghapuskan dosanya. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Jadi ada macam-macam pendapat lah di sini, macam-macam pendapat. Walau bagaimanapun semuanya ada dalil dia. Jangan kita ingat bila ulama kata begini atau kata begini dia tak ada dalil. Dia mesti ada dalil. Antara dalil bagi orang yang mengatakan semata-mata itu menghapuskan dosanya, hadis ni lah, hadis ni. Ini hadisnya. Fahuwa kafaratullah. Menjalani hukuman itu sendiri menghapuskan dosa. Itu zahirnya menunjukkan begitu. Jadi tak ada pun dia sebut kena bertaubat di samping itu dia bertaubat, tak ada sebut. Bila begitu semata-mata menjalani hukuman itulah yang menghapuskan dosanya. Ini salah satu pendapat ulama, itu dalilnya. Tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hanafi berbeza pendapat dalam masalah ini. Abul Hasan At-Talaqani Al-Hanafi dan Abu Bakar Al-Kasani, pengarang kitab Bada'i'us Sana'i', berpendapat hukuman hudud menghapuskan dosa. Pengarang kitab Ad-Durrul Mukhtar pula berpendapat hudud tidak menghapuskan dosa. Ia hanya sebagai pencegah dan pengancam semata-mata. Beliau berdalil dengan firman Allah di dalam ayat Muharabah berikut. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang amat besar. Jadi setelah ada hukuman itu, dijalankan hukuman itu sebagai penghinaan kepada mereka dalam dunia, ada lagi azab yang besar di akhirat nanti. Ini menunjukkan menjalani hukuman itu semata-mata tidak menghapuskan dosa. Kalau sudah terhapus dosa, kenapa ada lagi siksa di akhirat? Itu dalil dia. Adanya siksa di akhirat kerana dosa itu tidak terhapus dengan semata-mata menjalani hukuman had di dunia. Hukuman had sudah ada, tapi ada lagi hukuman di akhirat. Ini dalil dia.
Ayat ini menunjukkan mereka akan disiksa di akhirat kelak setelah dikenakan hukuman had ke atas mereka di dunia. Kerana itu hukuman had bukan merupakan penghapus dosa. Golongan ulama yang tidak bersetuju dengan mereka membantah dengan alasan ayat itu turun berkenaan dengan puak Uraniyin. Puak Uraniyin yang telah murtad setelah mereka memeluk Islam. Jadi ayat ini di luar daripada tajuk perbincangan, di luar daripada konteks. Kerana itu ia tidak boleh dikemukakan sebagai dalil di sini. Sebab ayat itu cerita tu ada kaitan, kata dia, dengan kisah Uraniyin. Uraniyin ini ada beberapa orang, puak-puak Uraniyin dan Uql, dua golongan yang pergi masuk Islam di Madinah di zaman Nabi SAW. Selepas masuk Islam, duduklah di Madinah. Mereka kena penyakit busung. Busung ni penyakit perut, jadi buncit besar, jadi berminyak, berkilat perut. Itu penyakit busung. Jadi Nabi SAW bila begitu bagi arahan lah kepada mereka untuk mengubat penyakit yang dialami mereka tu. Sebab banyak orang yang pergi ke Madinah, dia akan menghadapi masalah yang tak tahan. Pada masa tu Madinah ni memang tempat penyakit, macam pusat penyakit pada masa tu. Kalau orang tak biasa kena pergi sana, kena macam-macam kena. Lepas tu Nabi doa keberkatan, barulah kemudiannya hilang penyakit, jadi biasalah. Jadi biasa. Demam-demam tu ada lah, macam tempat-tempat lain lah juga. Tapi yang pelik-pelik penyakit itu tak ada. Itu keberkatan Rasulullah SAW. Ada dalam hadis-hadisnya disebut doa baginda untuk Madinah. Setelah itu Nabi untuk mengubat suruh mereka ni pergi ke kawasan unta-unta zakat. Unta-unta zakat. Di situ dikumpulkan unta-unta zakat, dan Nabi suruh dia minum susu unta dan air kencingnya. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata air kencingnya dia suruh minum juga. Disuruh minum juga. Mereka pun pergilah sana, minum susu, minum air kencing, sembuh, jadi sihat. Bila sihat, mereka bawa lari unta tu. Banyak unta tu bawa lari, dan dia murtad. Pokok dia murtad. Dalam 7-8 orang bilangan murtad, dan dia bunuh penggembala yang menjaga unta-unta tu. Dia bunuh dia dengan teruklah siksaannya, dengan culik matanya. Itu sahabat. Itu ceritanya. Jadi ini ayat ini kehinaan dalam dunia, dan mereka di akhirat nanti akan dapat azab yang besar ni ada kaitan dengan mereka itu, orang-orang seperti itu. Kamu tak boleh bawa kes ini, cerita ni untuk orang lain, kata ulama. Ni dia bahas lah pula, bahas sama-sama ulama. Sebab apa? Sebab yang ni dia murtad, sebab itulah dia kena seksa di akhirat pula. Walaupun Nabi SAW telah menghukum mereka itu, Nabi hukum. Hukumannya seperti yang dia buat terhadap penggembala dia tu lah. Macam mana Nabi tahu dia buat gini-gini? Dalam ceritanya ada antara penggembala tu yang sempat lari. Sempat lari, dia tengok yang tu terlepas. Dia tengok macam mana dia buat, dan Nabi hukum macam itulah. Antaranya yang Nabi buat dalam hadis-hadis disebut, dipanaskan besi, panaskan merah jadi besi, dan dicelak mata dia dengan besi itu sebelum dibunuh. Bukan selepas bunuh, sebelum. Itu yang Nabi buat, dan akhir sekali bunuh. Jadi di sinilah banyak perbincangan ulama ni, kalau orang yang buat macam tu gini ke hukumannya, atau macam mana. Panjang cerita itu, nanti sampai di situlah. Nanti sampai di situ kita bincang mana yang lebih kuat, dan hukuman itu, adakah hukuman itu khusus untuk mereka atau untuk semua, atau macam mana. Panjang ceritanya pula di situ. Sebab setengah-setengah ulama dia kata tak boleh buat begitu dah, itu hukum itu sudah mansukh. Sebab apa? Dia ada bentuk muthlah, ada bentuk muthlah di situ, ada bentuk macam penyiksaan terhadap orang yang dihukum, dan itu dalam hadis yang lain dilarang oleh Nabi SAW. Macam-macam lah pendapat tu, panjang ceritanya.
Biar setakat itu dulu. Jadi mereka kata ini khusus dengan puak-puak itu dan puak-puak seumpama itu, bukan kepada orang Islam biasa yang menjalani hukuman hak. Habis cerita, dia tu masih Islam. Adapun yang sebut dalam hadis ini tentang orang Islam biasa yang melakukan suatu dosa yang dikenakan had, bila dia menjalani had memang hapus dosa. Di akhirat besok tak kena dah. Ayat ni cerita lain. Cerita untuk puak-puak macam tu, puak-puak uraniyin itu. Jadi ayat kerana itu ia tidak boleh dikemukakan sebagai dalil di sini. Justru masalah yang sedang diperbincangkan sekarang ialah tentang orang-orang Islam. Ini dalam hadis yang kita bincang. Memanglah tidak ada sesiapa pun mengatakan dosa-dosa orang kafir juga dihapuskan. Kan orang kafir dia melakukan kesalahan, lepas tu dia menjalani hukuman, apakah dosa dia dihapuskan? Tidak, tak hapus. Ada siapa pun kata gitu. Kan orang kafir dalam negara Islam, hukuman yang dilaksanakan ke atasnya kerana jenayah-jenayah sama seperti orang Islam. Tapi apakah mereka menjalani hukuman Islam itu menghapuskan dosa mereka? Tak boleh, sebab ada penghalangnya, iaitu kekufuran. Cerita dia lain. Yang sebut dalam hadis ni ialah tentang orang Islam. Walaupun ayat ini tidak menjadikan kekafiran, kekufuran dan kemurtadan sebagai tajuk perbincangannya, malah mengaitkan hukuman dengan perbuatan menyamun, maka siapa saja yang terlibat dengan perbuatan menyamun termasuk di bawahnya. Sama ada dia seorang muslim, murtad, kafir sejak asal lagi, atau kafir zimmi. Semua yang ni gini hukumnya, sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Tidak ada yang terkecuali. Menurut Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, hukuman yang tersebut di dalam ayat ini mungkin mengambil kira keadaan pelakunya, bukan perbuatan yang dilakukan semata-mata. Kerana maksiat yang sama tidak semestinya mengakibatkan balasan hukuman yang sama berat. Ini hukuman dari segi kesalahan sama, tapi balasannya tak sama. Sebab dia bukan melihat kepada perbuatan itu, dia melihat kepada pelakunya, orang yang melakukan kesalahan itu. Ada kalanya dilihat kepada perbuatan tu, ada kalanya tidak dilihat kepada perbuatan tu, ditengok kepada pembuatnya. Kalau ia dilakukan oleh seorang mukmin, hukumannya boleh jadi agak ringan kerana keistimewaan iman yang ada padanya, berbanding dengan kalau maksiat itu dilakukan oleh seorang kafir. Oleh itu perbuatan menyamun oleh seseorang mukmin memanglah teruk dan dahsyat, tetapi perbuatan yang sama oleh seseorang kafir lebih teruk dan lebih dahsyat lagi. Yani pada pandangan Allah, pada pandangan Allah lebih dahsyat lagi. Kalau mereka dihukuman lebih berat lagi pun patut, sebab dia tu siapa? Perbuatan sama, tapi dia tu sama. Yang ni siapa? Berbeza. Maka ayat di atas tidak boleh dijadikan dalil tentang orang Islam yang telah menjalani hukuman had di dunia ini akan disiksa pula di akhirat nanti. Lantaran hukuman yang tersebut di dalamnya mengambil kira keadaan pelakunya. Jadi pelakunya tadi latar belakangnya ialah puak-puak uraniyin yang dihukum oleh Nabi kerana telah membunuh beberapa orang pengembala unta, telah mencuri unta sekian banyak dan telah murtad. Itu latar belakang. Bukan mengambil kira perbuatan yang dilakukan. Boleh juga dikatakan hadis Ubadah mengkhususkan umum ayat atau menjelaskan dan mentafsirkannya. Boleh juga kita kata begitu. Golongan Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka juga berdalil dengan firman Allah berikut, "Fama taba min ba'di zulmi, fama taba min ba'di zulmi wa aslah fa inna Allah yatubu alaih, inna Allah ghafurur rahim." Bermaksud, maka barang siapa bertaubat
yakni ni ayat ini selepas cerita pencuri-pencuri kena potong tangan, diikuti oleh ayat ini, yakni antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, lepas tu dia jadi baik, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebab dia baiki diri lah, maknanya dia sudah bertaubat. Jadi yang Allah terima tu tak ada lagi hukuman di akhirat sebab dia sudah bertaubat. Kata mereka ayat ini menyusuli ayat hukuman potong tangan ke atas pencuri. Ia jelas menunjukkan hukuman had itu sendiri tidak menghapuskan dosa kecuali kalau pelakunya bertaubat dan memperbaiki diri. Sebab ayat hukuman potong tangan itu bukan berhenti setakat itu. Dia ada lagi beberapa ayat selepas, kena ambil kira juga yang selepas itu. Ayat yang selepas itu menceritakan orang ni bertaubat. Bila bertaubat baiki diri, Allah terima taubat. Dia ada kaitan. Pihak jumhur ulama pula membantah hujah ini. Kata mereka tidak terdapat dalil di dalam ayat ini untuk maksud itu. Malah makna yang zahir bagi ayat itu ialah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat sesudah melakukan perbuatan mencuri dengan arti keadaannya selepas itu elok dan dia memperbaiki diri, di samping berazam untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang sama, maka Allah menerima taubatnya. Itu saja ceritanya. Itu saja. Mengasihaninya dan menyucikannya daripada segala dosa. Adapun dosa mencurinya, ia telah pun hilang dengan terlaksananya hukuman had ke atasnya. Ini cerita lain pula, kata dia. Dosa-dosa lain kalau ada, jika seseorang itu bertaubat, Allah boleh ampunkannya. Bukan dia ada kaitan dengan apa ni yang tersebut sebelum itu, potong tangan apa semua. Jadi yang tu dosa mencuri itu sudah selesai dengan dia menjalani hukuman had semata-mata. Kata mereka ni lah. Adapun dosa mencurinya, ia telah pun hilang dengan terlaksananya hukuman had ke atasnya. Penghapusan dosa mencurinya tidak terhenti di atas taubat lagi. Kata mereka tak terhenti atas, selesai. Adapun cerita taubat ni cerita lain. Mungkin dalam kes macam mana kita kata, sebab ayat itu menyusul ayat tadi. Dia begini, mungkin seseorang itu tidak ada kenakan hukuman, mungkin dia melarikan diri, dia tak mengaku, mungkin dia terlepas, mungkin juga tidak ada pelaksanaan hukum itu. Jadi bila tidak ada pelaksanaan hukum itu, jadi tak ada peluang langsung lah untuk seseorang itu terlepas daripada hukuman di akhirat. Begitukah? Jawab mereka tidak. Jawab mereka tidak. Mungkin Allah SWT mengampunkan orang yang bertaubat walaupun dia tidak menjalani hukum. Kalau tidak, maknanya kalau tak ada hukuman Islam, apa orang ni mesti kena besok. Kalau macam tu, dan ini tak sesuai dengan rahmat Allah yang luas, dengan sifat-sifat Allah yang maha mengasihani itu. Sebab itu dia sebut sifat Allah tu di sini. Allah yang maha mengasihani, yang maha pengampun itu. Walaupun tidak menjalani hukuman pun dia boleh mengampun. Itu kata mereka lah, kata mereka. Pendek kata, ayat ini hanya berkaitan dengan taubat dan perbuatan memperbaiki diri selepas melakukan sesuatu dosa seperti mencuri. Sebab ayat sebelum itu cerita mencuri. Kalau dosa-dosa lain pun sama juga. Yang pentingnya taubat. Sebab untuk seseorang itu dihapuskan dosanya ialah taubat, sama ada menjalani hukuman atau tidak. Kalau tidak, dia jadi tergantung. Untuk tidak seseorang diseksa di akhirat nanti, mesti dia kena menjalani hukuman dalam dunia. Bagaimana kalau tak ada hukuman? Jadi tak ada chance lah, tak ada peluang untuk dia tidak diseksa di akhirat nanti. Kalau macam tu,
Takkan begitu. Takkan begitu. Ada juga ulama berpendapat makna ayat ini ialah orang yang bertaubat dari mencuri dan memperbaiki dirinya, Allah menerima taubatnya dan mengampuninya, dengan arti gugurlah hak Allah daripadanya. Ada juga yang mentafsirkan begitu. Adapun hak manusia berupa potong tangan dan mengembalikan barang yang dicuri, itu tetap tidak gugur. Hak Allah, hak Allah untuk menyeksanya, lepas tak adalah. Tapi hukuman dalam dunia, tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab dia dengan pemerintah, dan tanggungjawab pemerintah terhadap orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan kalau dia curi barang itu kena kembali, itu tetap ada. Tidak selesai dengan dia bertaubat saja. Taubat itu boleh terima. Hak Allah, hak manusia ada. Sebab ini kes curi. Kalau kes curi dia kena kembalikan. Selagi tak kembalikan, Allah tak terima. Mungkin dia kena seksa juga, sebab tak lepas lagi hak manusia. Hak Allah mungkin lepas, dia boleh ampunkan. Tapi hak manusia macam mana? Dengan sebab itu mungkin dia akan diseksa juga di akhirat nanti, sebab hak manusia tidak ditunaikan. Semata-mata taubat tak boleh dalam kes yang ada kaitan dengan manusia. Sekurang-kurangnya minta maaf dengan dia, dia maafkan dulu, baru selesai. Kalau dia tak maaf, tak boleh. Tak mesti barang itu dipulangkan. Kalau pulangkan, itulah hak yang asalnya. Tapi kalau Tuhan dia kata tak apalah, selesai. Jadi hak manusia tak lepas. Mungkin dia diseksa kerana tidak menunaikan hak manusia dalam kes ini. Jadi banyak perkara lah. Pandangan ulama tu begitu begini, banyak perkara, banyak sudut yang dibahaskan. Tetapi menurut Asy-Syafi'i, hak manusia juga boleh gugur jika kes belum lagi diangkat kepada pemerintah dan orang yang barangnya dicuri pula memaafkan. Boleh gugur juga hak manusia pun. Katakanlah semasa dia hidup dia tidak maafkan, lepas tu orang tu mati dah, orang yang curi barang dia tu. Oleh kerana dia kesian, dia ni baik, dia fikir tak ada apa pun dia maafkan. Boleh jadi selesai. Walaupun semasa hidupnya dia tak sempat kata begitu, tapi selepas orang tu mati, dia boleh buat. Dan Allah mengambil kira juga. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Boleh jadi. Bahkan dalam kes mencuri ini, kalau tuan dia tu maaf, selesai, boleh selesai. Tak mesti kalau hukum ini dilaksanakan, kemudian tuan dia maaf, terus kena potong juga tangan. Bukan begitu caranya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Kes itu kalau sampai kepada mahkamah dah, kepada pemerintah pun boleh diketepikan lagi, boleh dilepaskan lagi sekiranya tuan dia tu memaafkan. Boleh dalam kes ini, mengikut mazhab Syafi'i. Misalnya dia pergi minta maaf dengan orang tu, saya bagi baliklah kepada awak, saya bagi balik. Ini anak saya yang paling bodoh buat kerja macam ni. Dia kata, jadi kawan tu kesian. Kesian kepada dia maafkan. Jadi boleh dibuang kes begitu. Tidak semestinya bila sudah berlaku cukup syarat dia semua mesti potong tangan juga. Tidak, tak mesti lagi. Boleh lagi kes itu dibuang. Ini cara mengikut mazhab Syafi'i. Apalagi kalau kes itu tak sampai ke mahkamah, dan tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa tahu pun. Yang mencuri itu pun serba salah, dia malu nak cerita, nak bagi balik. Kalau dia bagi balik, apa ni benda ni, apa ayam 5 ekor ataupun lembu 2 ekor ni, apa cerita ni, apa, kenapa? Dia pun cerita saya lah yang curi dulu. Habis orang tahu. Dia tak sanggup tu, dia pun tak bagi mati dalam keadaan begitu. Tapi mungkin tuan dia tu sudah memaafkan. Tak maafkan hari tu, hari lain tak kiamat lagi. Sebelum dia mati, katakanlah dia kesian, dia maaflah mana-mana yang ada terhutan dengan dia, ada masalah dengan dia, hak orang dengan dia maafkan semua. Hak dia dengan orang dia maafkan semua. Ada orang yang macam tu. Jadi dalam kes macam ni Allah boleh memaafkan, walaupun
pada asalnya ada hak manusia. Boleh. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada seseorang tu, kes dia macam mana daripada awal sampai akhirnya macam mana, kita tak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan memutuskan sesuai dengan apa yang dia tahu. Kita nanti tengok putusan, kenapa Allah ampunkan dia pula, kenapa dia tidak kena seksa di akhirat nanti, padahal kamu telah dulu kan sama-sama mencuri dulu kan kamu telah buat begini, kenapa kamu tak masuk neraka, aku saja masuk neraka. Rupanya pada masa itu diceritakan sebab ini. Tuhan dia maafkan kamu, Tuhan dia tak maaf. Mungkin itulah yang banyak cerita di mahsyar tu, orang ni begini, banyak cerita tak sama. Lama lah di situ. Jadi keadaan itu tidak sama. Ada juga yang berpendapat begini, ya. Antara dalil golongan Hanafi, saya ingat kamu dah habis ni tak habis lagi. Ni kalau kita baca pun tak habis, pelima pun tak habis. Saya rasa setakat tu lah dulu. Setakat tu lah, tangguh lagi lah. Tangguh lagi. Sebab ini perbincangan sebenarnya jarang-jarang dibincangkan. Dan halus perbincangan ini baik kita bincang supaya lebih jelas. Dalam kes jenayah ni kan, mesti hukuman Islam tu kita kena menjalaninya. Kalau tengok cara sahabat kan, dia serah diri dia. Mesti kita buat macam tu. Iman manusia ni tidak sama seperti sahabat. Jadi tak ada harapan kalau kita buat gitu untuk dimaafkan, untuk diampunkan dosa dia. Jawabnya ada lagi. Itulah. Jadi kita kena perincikan sedikit di sini. InsyaAllah akan bincang lagi lah panjang ni. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu'alam. Cumanya kalau ada apa-apa kemusykilan khususnya berkenaan dengan perbincangan kita ni, insyaAllah kita boleh bincang lagi. Di sini ada 3 soalan menarik semuanya. Yang pertama, minta dijelaskan penemuan baru oleh Anwar Shah Kashmiri berkenaan punca kepanasan bumi. Baru ni ada, ini berkait dengan baru ni rasanya baru ni dekat tu saya ada kemukakan penemuan ulama-ulama India dalam kajian hadis. Penemuan ni bukan senang. Mana sebelum tu tak ada orang sebut. Tak ada. Ulama lama dah ada, 1000 tahun lebih. Tapi tak ada sebut benda tu. Yang sebut mula-mulanya orang ni misalnya. Itu yang dikatakan penemuan. Jadi Anwar Shah ni memang seorang, macam tadi kan, salah satu pendapat dia kita ambil pendapat dia. Dia banyak penemuan dia. Memang seorang yang sangat istimewa lah. Allah SWT bagi kepada dia kelebihan. Boleh dikatakan bukan 1-2 penemuan dia. Kalau dalam kajian hadis banyak, berpuluh-puluh. Sebab itu orang sanjung sangat dia. Walaupun benda yang dia cerita tu tak pernah orang sebut dulu, tapi bila dia sebut dengan dalil-dalil, orang terpaksa aku terima. Bahkan orang menghargai dia. Betul juga orang kata. Betul. Kita tak nampak tu. Sebelum tak nampak. Allah SWT buka fikiran dia, nampak. Jadi benda-benda macam ni banyaklah. Yang kedua soalannya berkenaan penemuan baru Syah Waliullah. Ini pun baru ni. Saya sempat kemukakan 3 tokoh sahaja. Yang selebihnya tak sempat, masa tak mengizinkan, tak sempat. Mengenai konsep khilafah dan pembahagiannya, mohon Maulana sebutkan nama-nama khalifah-khalifah Rashidah beserta dalil ringkas atau rujukan. Yang ketiga, inna syirka la zulmun azim. Apakah sebab Allah Ta'ala berfirman kezaliman
yang besar adalah syirik, sedangkan ia dosa yang tersembunyi atau bersifat peribadi berbanding membunuh, merompak, merogol dan sebagainya. Jadi ada 3 soalan di situ, ketiga-tiganya menarik. Jadi yang pertama secara ringkas ni, secara ringkas sebab kita bukan nak bincang ini, hari itu tak sempat nak sebut ini. Dia ada banyak lagi. Antaranya punca kepada kepanasan bumi. Mengikut kajian saintis yang biasa ni umumnya matahari lah, matahari itu punca kepanasan bumi. Semakin dekat dengan bumi, di khatul istiwa kata dia, semakin panaslah tempat itu. Itu saja jawapan mereka. Dan adalah faktor-faktor geografi yang tertentu juga memainkan peranan. Misalnya jadi di kawasan itu tu ada pokok-pokok kayu ke banyak, di sekelilingnya sungai banyak, mungkin sejuk lah. Itulah yang memainkan peranan sejuk atau panas tu. Ada gunung ganang banyak dan sebagainya. Ini antara faktor yang menyebabkan sesuatu kawasan itu panas ataupun sejuk. Tapi mengikut Anwar Shah Kashmiri, dia kata tidak, bukan matahari. Matahari itu sebab yang dekat, sebab yang jauh, yang merupakan punca kepada kepanasan bumi ini yang sebenarnya ialah neraka Jahannam. Itu tak pernah orang sebut, tak pernah tu. Dia faham daripada mana? Dia faham daripada hadis inna shiddatal har min fai'i jahannam. Kepanasan yang amat sangat itu adalah berpunca daripada wak, faih, wak, semacam wak daripada neraka Jahannam. Orang yang demam itu dia ada kaitan juga dengan itu, ada kaitan juga dengan neraka Jahannam itu. Yang panas-panas ni ada kaitan di situ. Jadi kita kata jauh tu. Itulah peranan agama, itulah peranan Nabi-Nabi. Dia tidak nak datang untuk menceritakan benda yang orang lain sampai akal dia. Boleh dikaji, boleh diselidik dan akan ditemui. Yang dia cerita tu kira-kiranya sampai bila mungkin tak akan ditemui oleh manusia. Itu bezanya seorang Nabi dengan saintis, dengan penemu ahli fikir biasanya. Itu bezanya. Macam di sini dia sebut yang di sebalik. Sebab kalau kita kata matahari itu kenapa? Sebab api. Setiap api ada, dia mesti ada bahan bakar. Apa bahan bakar yang menyebabkan dia sentiasa menyala? Kalau pelita kita kata, lampu dan sebagainya, dia mesti ada bahan dia. Bahan tu mari daripada mana? Bahan tu mari daripada mana? Minyak ke, gas ke, apa ke? Dalam hadis dia sebut fayah. Kalau dalam dunia menepati minyak ke, kayu api ke, ataupun gas ke dan sebagainya, itu ya puncanya kata dia daripada neraka. Sebab neraka ni dibuka tiap-tiap tahun, dibuka. Ada masanya dibuka 2 kali setahun. Itu dalam hadis. Satu dia buka yang panas. Kalau tak buka tu dia panas sangat. Buka. Dia melalui proses ni lah, kedudukan alam daripada satu tempat ke satu tempat yang begitu jauh tu, kesannya diterima oleh matahari. Itu yang paling dekat dengan kita. Secara ringkasnya begitulah. Nak sampai kepada matahari itu ada mungkin banyak peringkat lagi. Yang paling dekat dengan bumi ialah matahari. Sampai di situ. Bahan dia tu asalnya daripada neraka Jahannam. Itu kata dia sebenarnya. Benda ni memang kalau kita carilah dalam syarah-syarah hadis yang tak ada. Setakat yang saya tengok tak ada. Ini dia orang yang mula-mula cerita benda macam ni. Itu yang pelik. Itu menarik tu. Dan saintis pun tak sampai ke situ. Hari ini pun tak ada lagi yang bercakap macam tu. Tapi itu suatu yang mesti masuk akal tu. Setiap api yang membakar dia mesti ada. Ni api yang cerah ni mesti ada bahan. Sama ada kalau kita dalam dunia ni minyak ke atau kuasa hidro dan sebagainya, tak kira. Punca. Apa punca? Itulah secara ringkasnya. Yang kedua, berkenaan dengan penemuan baru Syah Waliullah mengenai konsep khilafah dan pembahagiannya. Saya sudah kemukakan baru ni, boleh tengok dalam rakaman itu. Cara pembahagian itu berbeza.
berbeza. Yang saya tak sempat sebutnya, mungkin ini akhi kita yang bertanya ni, tentang khilafah Rashidah. Sebab dia bagi khilafah Rashidah ni di bawah daripada khilafah khassah, khilafah yang tidak pernah disebut oleh tokoh-tokoh lain. Biasanya disebut khilafah Rashidah, khulafah Rasyidin, itu saja. Memang ada pun itu dalam hadis, memang ada. Tapi khilafah khassah tu tak ada istilah itu dalam hadis. Sebab itu orang lain tak bertemu, tak nampak. Tapi dia kata sebenarnya ada. Banyaklah dalil-dalil dia. Sekurang-kurangnya kalau boleh baca satu artikel saya, Ketak Kerja sebenarnya yang pernah dibentangkan di Singapura. Di situ ada saya sebut teori Shah Waliullah tentang khilafah. Banyaklah bukti-bukti, dalil-dalil dia bawa di situ membuktikan khilafah ni ada khilafah khassah. Khassah terbagi kepada dua, muntazimah, ghairu muntazimah. Dia bawah dia tu baru khilafah Rashidah. Khilafah Rashidah ni bawah lagi. Jadi khilafah Rashidah itu istimewa dah. Khassah ni lebih istimewa. Jadi bila kita terima pembahagian ini, boleh kita terima lah orang lain masuk lagi dalam khilafah Rashidah tu. Sebab mereka tidak termasuk dalam khilafah khassah, yang termasuk dalam khilafah Rashidah. Jadi khilafah Rashidah ini kita kena tengok hadis. Bagi dia, kalau kita tengok hadis, Nabi ada sebut 12 khalifah. 12 khalifah. Walaupun Syiah putar, dia kata 12 imam kita lah. Tak betul itu. Sebab imam lain. Dalam istilah Syiah, khalifah bukan imam. Dalam hadis itu sebut khalifah. Imam lain. Dalam istilah mereka, beza jauh. Beza jauh, bukan. Tak mungkin itu. Kalau bukan Nabi, tak ada sifat itu. Ini bukan Nabi ni, khalifah ni. Dia Nabi sebut 12. Agama ini akan la yazaluddin azizan ila 12 khalifah. Agama ini akan teguh, kuat hingga kepada 12 orang khalifah. Dan Nabi senyum bila disebut. Nabi senyum. Jadi perawi ni kata, dia tanya, dia bisik, dia dengar bisik apa? Ya 12. Semuanya Quraisy. Semuanya Quraisy. Jadi Nabi SAW gembiralah sebab ini suku sakat dia yang terlibat dalam khilafah ini. Kalau kita tengok khilafah Rashidah, seperti yang saya telah bincangkan, Shah Waliullah pun terima begitu. Setiap khilafah khassah adalah khilafah Rashidah. Tapi tidak setiap khilafah Rashidah itu khilafah khassah. Tak mesti. Kalau dia khilafah Rashidah, dia khassah. Tak mesti. Tapi kalau dia khassah, dia mesti Rashidah. Mana saya buat contoh hari itu macam kuih. Kuih kita kata ambil satu contoh lah. Onde-onde. Onde-onde satu kuih. Setiap onde-onde adalah kuih. Tapi tidak setiap kuih, bukan semua kuih itu onde-onde. Macam begitu. Jadi dalam istilah ilmu mantik yang dipanggil umum khusus mutlak. Macam itu, umum khusus mutlak. Jadi begitulah juga hubungan antara khilafah khassah dengan Rashidah. Jadi khilafah Rashidah ini lebih rendah. Kalau kita ambil kira daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, baru 4. Memang semuanya Quraisy. Mana lagi yang Nabi kata sampai 12? Hingga 12. Hingga 12 sepatutnya berturut-turut. Hingga, baru hingga. Kalau kita kaji, dia pergi sampai kepada pemerintah Bani Umayyah. Bani Umayyah pun bukan semua. Itu 12. Memang kalau kita perhati dalam sejarah, kuat Islam ni sampai masa itu. Walaupun ada pergolakan sedikit, itu tak kira. Tapi secara keseluruhannya kuat. Mereka ni, kata Shah Waliullah, termasuk dalam khilafah Rashidah. Sebab itu Nabi bangga. Sebab itu Nabi sebut ini sebagai nikmat, rahmat daripada Allah SWT. Yang sebut macam ni, mesti ada keistimewaan dia, berbeza daripada yang lain-lain lagi. Sedangkan pemerintahan Islam ni bukan terhenti setakat tu. Banyak lagi pemerintahan Islam ini. Dan kita terima sebagai Islam juga. Tetapi yang istimewa setakat 12. Dan ia sepatutnya berterusan. Sebab dia sebut ilah. Macam kita berpuasa, thumma atimmus siyama ilal lail. Lepas kita bersahur, sempurnakanlah puasa hingga ke malam. Jadi tidak ada berhenti di tengah tu. Teruslah, terus hingga ke malam, baru berhenti di situ. Sama juga di sini 12. Tak cukup lagi. Jadi Muawiyah apa semua ni masuk semua. Kalau ada berlaku kes
Misalnya orang kata Yazid tak mungkin jadi khilafah Rashidah, mana mungkin berlaku, mana mungkin dia ni Khalifah Rashid, dia bunuh Sayyidina Hussein. Kita kena pasti dulu dia ke yang bunuh. Jelas berdasarkan kajian bukan dia yang bunuh, cuma berlaku di zaman pemerintahannya. Kalau nak kira berlaku di zaman pemerintah tu ramai lagi yang lain yang kena bunuh di zaman pemerintah siapa. Tak boleh kita buat keputusan dia tidak layak jadi Khalifah Rashid sebab Sayyidina Hussein mati di zaman dia. Berapa ramai sahabat lain yang mati di zaman Sayyidina Uthman kena bunuh, mati di zaman Sayyidina Ali kena bunuh. Jadi kita tak boleh kira Sayyidina Ali itu sebagai Khalifah Rashid lah kalau begitu. Takkan kita nak kata begitu, sebab bukan dia yang bunuh, orang lain, cuma berlakunya semasa pemerintahannya. Itu ringkaslah itu lebih kurang. Inna syirka la zulmun azim. Apa sebab Allah SWT kata begitu? Begini, kenapa yang Allah SWT tak ampunkan dosa syirik, yang lain-lain semua dia ampun? Kalau kita tengok kan, berapa ramai orang yang musyriki, orang kafir ni baik, dia tak ada kesalahan apa-apa, tak ada mencuri, membunuh jauh sekali, tak ada apa-apa. Tapi kerana ada syirik, kenapa besar sangat? Dia begini, satu contoh yang saya ambil daripada Maulana Maududi. Ni Maulana Maududi kata, logik dia bagi logik gini. Kamu tengok dalam mana-mana negara dalam dunia, tak kira sistem apa pun, kalau orang cuba mengguling kerajaan itu, apa hukumnya? Penjara seumur hidup kalau tidak bunuh pun. Penjara seumur hidup kalau tak bunuh pun. Tak kira dalam negara sosialis ke, komunis ke, demokrasi ke, apa pun, memang begitu. Jadi syirik ni macam memberontak terhadap kerajaan, menganggap kerajaan ini tidak sah. Kalau kita menganggap kerajaan manusia tidak sah, boleh tahan lagi, memang ada pun kelemahan dia, memang setengah-setengah tu tak betul pun. Tapi kalau Allah, kita memberontak terhadap dia, berarti berontak terhadap Tuhan punya sekalian alam. Ini kesalahan besar. Dalam dunia politik semua orang kata patut dia, padahal dia tak ada buat salah apa. Dia bukan bunuh orang, dia bukan mencuri, dia tidak berzina, tak apa. Masing-masing ada maksud dia sendiri untuk membebaskan bangsa dia dan sebagainya. Ada maksud. Setengah-setengahnya memang mulia pun maksud dia. Itu dalam dunia. Dalam dunia. Tapi pemerintah menganggap ini kesalahan besar, paling besar. Jadi samalah juga kalau manusia kita boleh kata begitu, patut. Allah pun begitu. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di sebalik syirik ni, dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Secara senyap-senyap dia ada tu orang kata asas yang kuat untuk tidak bersyukur kepada orang lain. Kita boleh bersyukur kepada manusia yang bagi RM10, RM1,000 kepada kita. Syukur habis-habis. Setengah-setengah orang tu bongkok-bongkok je. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kerana bagi apa-apalah kepada dia. Apa yang dia bagi? Sikit sangat. Tahu pula terima kasih kepada orang tu. Orang yang bagi segala-gala ni kepada dia, kenapa dia tidak berterima kasih? Jadi orang yang seperti ini mungkin sekali dia tidak akan mengenang budi. Orang yang lebih besar, dia nampak hanya kecil-kecil depan dia. Sepatutnya dia lebih berterima kasih kepada orang yang bagi, kepada orang yang bagi kepada dia. Kalau orang tu tak ada pun nak bagi jawatan kepada dia, atau pangkat kepada dia, atau duit kepada dia, tak ada. Dia tak tahu terima kasih kepada yang lebih besar. Ini bahaya. Sebab dia tidak tahu mengenang budi. Dia hanya tahu yang kecil-kecil, tak nak selayaknya dengan manusia begitu. Sebab manusia ni dia lebih menghargai yang lebih besar, sepatutnya begitu. Sekarang ni tidak. Itu dua. Yang ketiga, dari segi bila syirik ni kan, dia akan banyak terdedah. Bila tak percaya kepada Allah, maka dia tidak percaya kepada hukum Allah. Tak percaya kepada hukum Allah. Misalnya Allah kata riba tak boleh, dia tak nampak riba tu tak boleh. Dia kata patut kalau kita ambil bunga, ambil faedah. Dia orang baik. Kerana syirik lah dia terima peraturan yang tak betul tadi. Artinya seorang yang syirik ni dia terdedah kepada banyak kemungkinan melakukan dosa-dosa yang lain
dalam bentuk memeras orang lain, menganiayai orang lain, dalam bentuk menghisap darah orang lain, tapi dia tidak sedar, dia rasa dia tidak salah. Punca kesalahannya ialah tidak menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Syirik, itulah punca. Tiga. Yang keempat banyak lagi. Kadang-kadang bila seseorang itu tak terima Allah, dia syirik ni. Syirik ni apa hakikatnya? Dia percaya kepada duit tu kadang-kadang lebih daripada Allah. Dia jaga hati tuan dia, majikan dia, kadang-kadang lebih daripada Allah. Dia jaga itu ini, nak jaga pangkat dia, dia jaga kadang-kadang lebih lagi daripada dia jaga Allah. Jaga Allah tidak sampai begitu. Ini sampai bergegah-gegah kerana nak berjabat, sampai berkelahi dalam keluarga, sampai bercerai kadang-kadang kerana takut bos marah. Allah sampai begitu? Banyak tuntutan dia, tak sampai begitu. Itu ciri-ciri syirik, bahaya. Bila dia dia tidak mesti dia menyembah berhala. Syirik ni luas makna dia. Konsep syirik ni kalau kita kaji kan sangat luas. Jadi kita menyamakan yang lain dengan Allah, ini bahaya. Bayangkan kalau seseorang itu percaya kepada doktor sangat, atau percaya kepada ubat, bila tak ada ubat dia gelisah, takut, seolah-olahnya dia tak boleh sembuh tanpa ubat itu. Padahal berapa banyak orang setelah doktor kata tak ada ubat dah, dia sembuh. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang Maha Esa, bukan ubat. Dan kalau kita duduk bergantung kepada ubat selain Allah, ciri bahaya. Kita akan jadi lemah semangat, takut hidup, tak ada pergantungan. Bila ayah kita terlalu bergantung dengan ayah kita, bila dia mati kita jadi lemah semangat, seolah-olah gelap hidup kita. Padahal Allah masih ada. Yang tak mati itu ada sentiasa. Sebelum ada ayah kita, selepas ada ayah kita, atau sesiapa saja pun, kan dia ada. Menyebabkan manusia ni jadi jiwa dia lemah, putus asa. Boleh jadi begitu. Itu sebab syirik ni besar kesalahannya, satu kezaliman yang besar. Tapi kadang-kadang manusia tak sedar. Itulah yang Allah kata, kami tidak menganiayai mereka. Mereka sendirilah yang menganiayai diri mereka. Macam mana menganiayai diri mereka? Menzalimi diri mereka. Salah satunya dengan ada syirik, itulah musuh syirik dalam kehidupannya. Itulah cara dia menzalimi diri dia. Dia kata bagus, yang sebenarnya itu mengancam jiwa dia, yang sebenarnya itu bahaya dan membuatkan dia jadi putus asa, kecewa dalam hidup. Adapun orang yang beriman, percaya kepada Allah, Allah boleh buat apa saja. Kalau hari ini dia bankruptkan kita, besok dia boleh jadi kita kaya pula. Boleh jadi. Hari ini kita rendah, dia boleh jadi tinggi. Tak ada kecewa. Sebab Allah itulah yang menjatuhkan, Ar-Rafi' menaikkan, Al-Khafid yang menjatuhkan dan sebagainya. Itulah sebab dikatakan syirik ini satu kezaliman yang sangat besar. Itulah ringkasnya. Ada lagi? Ya. Oh ya, ada lagi. Oh, belakang ni ada ya. Tak perasan. Oh, ada sebut ni dalam syarah Muslim kitab Takdir siri 2, Maulana ada menyebut kerana syirik itu mencabar sistem Allah. Yang kita sebut tadi, mencabar sistem Allah. Bolehkah Maulana jelaskan lagi bagaimana contohnya mencabar sistem Allah itu? Atau berikan contoh-contoh lain yang menggambarkan syirik itu merupakan kezaliman yang besar, atau memberi bencana pada manusia, khasnya di dunia. Macam tadi lah yang kita sebut tadi. Mungkin sebelum ni tak sebut, jadi campur-campur lah. Campur-campur. Lebih kurang saya rasa sudah terjawab, insyaAllah. Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat tu. Wallahu a'lam.